Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? InsyaAllah dalam video ni kita akan berbicara tentang asal-usul satu ideologi moden, iaitu sekularisme. Secara umumnya kita faham sekularisme merupakan satu pemikiran yang memisahkan antara agama dan juga kehidupan ataupun pemerintahan. Fasluddin anil hayah aw anid daulah. Jadi kita tahu sekularisme ni merupakan satu pemikiran yang datang daripada barat. Tapi adakah kita tahu bagaimana ideologi ni mula berpetik dalam masyarakat barat? Jadi untuk menjawab soalan ini, Syekh Abdul Rahman Hassan Habanakah Al-Maidani telah menyatakan 4 titik tolak untuk menjawab kepada persoalan ini. Yang pertama, hasil daripada penyelewengan terhadap ajaran Nabi Isa AS. Sebagai permulaan, kita perlu lihat daripada kurun yang ketiga. Yang ketiga itu Barat ataupun Eropah diperintah oleh kerajaan Rom, yang mana kerajaan Rom asasnya adalah Kristian Katolik, yang merupakan satu ajaran hasil daripada penyelewengan terhadap ajaran Nabi Isa AS, yang menjadi agama rasmi mereka ketika itu. Jadi daripada 300 Masihi sehinggalah 1300 Masihi, inilah yang dinamakan sebagai zaman kegelapan Eropah ataupun the Dark Ages of Europe. Walaupun ketika itu mereka diperintah oleh kerajaan Rom sepanjang 1000 tahun itu. So, why zaman gelap? Sebabnya ada 3 elemen yang menindas mereka ketika itu. Yang pertama, golongan gereja. Yang kedua, golongan raja. Yang ketiga, golongan lord. Lord ni tuan tanah lah, orang kaya. Jadi kehidupan rakyat Eropah waktu tu penuh dengan penindasan daripada 3 golongan ni, terutamanya selepas kejatuhan Eropah Barat. Ketika itu gereja semakin berkuasa. Eropah ni terbagi pada 2, ada timur, ada barat. Eropah barat ni macam Itali, France, Jerman. Eropah timur pula macam Konstantinopel, Czechoslovakia dan lain-lain. Ala kulihan, institusi gereja menjadi elemen yang paling menindas masyarakat Eropah ketika itu. Titik tolak yang kedua, pengaruh dunia Islam. Apabila Islam masuk ke Eropah pada abad yang ke-8, Islam telah menjadi satu tamadun yang sangat besar di Eropah ketika itu, terutamanya di Cordoba, menyebabkan berlakunya proses interaksi peradaban di antara umat Islam dan masyarakat Eropah Barat ketika itu, yang dalam masa yang sama mereka telah dikongkong oleh sistem yang menindas. Waktu itu barulah mereka faham bahawa agama ni sebenarnya bukanlah suatu alat untuk menindas, kerana Islam datang dengan satu model atau bentuk yang lain. Bahkan Syekh Abdul Hasan An-Nadawi menyebutkan telah ada satu gerakan daripada Kristian Katolik yang menentang ajaran taubat melalui padri dan juga menyembah gambar dan juga berhala sejak daripada kurun ke-8 dan kurun ke-9, disebabkan daripada pengaruh dunia Islam ketika itu. Titik tolak yang ketiga, pemerintahan kuku besi gereja. Antara bentuk-bentuk penindasan yang disebutkan oleh Dr. Khalid Ali Al-Awaji dan juga Dr. Ali Jadi Shah, iaitu ulama daripada Universiti Madinah. Yang pertama, mereka menyusun sistem urusan rakyat secara paksa, termasuklah urusan dunia dan juga urusan akhirat. Yang kedua, wajib taat kepada agamawan gereja yang merupakan wakil Tuhan tanpa sebarang pertikaian. Siapa pertikai agamawan gereja, dia pertikai Tuhan. Yang ketiga, mereka tak boleh tafsir Bible, walaupun mereka ni cerdik ataupun pandai lah. Bahkan nak baca Bible pun tak boleh. Yang keempat, konsep pengampunan mereka ialah dengan mengaku kesalahan-kesalahan di depan agamawan gereja mereka. Dan satu lagi konsep pengampunan ialah dengan pembelian indulgence, yang sebenarnya indulgence ni adalah elah untuk mengayakan gereja. Yang kelima, mewajibkan setiap daripada rakyat ni satu hari dalam seminggu perlu bekerja di tanah-tanah milik gereja. Bahkan perlu menyerahkan 1/10 daripada pendapatan mereka kepada gereja. Walaupun waktu itu rakyat dah cukup tertindas dengan golongan lord dan juga raja-raja disebabkan oleh sistem feudalism waktu itu. Yang keenam, mereka menyerarai hitamkan golongan-golongan yang menentang gereja dengan satu term yang disebutkan sebagai heresy. Apa-apa usaha untuk kritik, hina, lawan akan dihukum dan disiksa dengan siksaan yang sangat menzalim. Titik tolak yang keempat, gerakan reformasi
Eropah dan Barat. Jadi penindasan-penindasan tadi berterusan sehingga ke zaman Renaissance, sekitar kurun ke-14 hingga 17. Bahkan waktu tu berlaku juga penindasan terhadap golongan saintis. Sekitar itulah mula berlakunya reformasi agama, politik, ekonomi dan sosial di Eropah. Idea-idea yang mereka bawa semuanya bertemakan individualism dan juga humanism, yang menjadikan material dan rasional akal sebagai mereka punya panduan, iaitu antaranya ialah sekularisme itu sendiri. Semua ini kesan daripada penindasan yang berlaku yang telah kita sebutkan tadi, sama ada golongan gereja maupun golongan raja-raja dan lord. Antara pelopor sekularisme yang terawal Martin Luther, seorang pengasas Kristian Protestan. Banyak ajaran Kristian Katolik yang dia dah tentang, dia lawan. Bahkan antaranya dia membawakan idea Two Kingdoms Doctrine, satu gagasan idea yang di dalamnya memisahkan antara gereja dan juga pemerintahan. Bahkan pemisahan ini disebutkan juga di dalam Bible. Serahkan kepada raja urusan raja dan kepada Tuhan urusan Tuhan. Diletakkan sebagai satu klausa dalam The Gospel of Matthew. Kemudian pemikiran sekularisme ni semakin berkembang dengan kemunculan tokoh-tokoh sekularisme yang lain. Antaranya John Calvin, salah satu pelopor Protestan. Thomas Hobbes dengan Leviathan mengetengahkan idea social contract. Baruch Spinoza juga membawa idea memisahkan antara agama dan juga pemerintahan. Sehinggalah ke era Enlightenment, term sekular itu buat pertama kali digunakan oleh George Jacob Holyoake. Jadi itulah secara ringkas sejarah tentang sekularisme. Sebagai kesimpulan, kita perlu faham bahawa ideologi-ideologi yang muncul pada hari ini merupakan rantaian jaringan daripada respon ataupun tindak balas rasional akal yang tidak dipandu oleh wahyu. Mereka merasakan bahawa idea mereka itulah yang mampu menyelesaikan kemelut masalah kehidupan mereka. Tapi sebenarnya hanyalah mengundang masalah yang jauh daripada penyelesaian. Maka Islam datang dengan satu konsep, iaitu akal berpandukan wahyu. Kerana ajaran Islam, Al-Quran dan As-Sunnah sentiasa kena dengan akal dan fitrah manusia, bahkan memberikan kesejahteraan kepada makhluk seluruhnya.